secara padan lah, patutlah rupanya semalam. Ini semalam berduduk di Parlimen. Ahli-ahli Parlimen, mewakili Parti Pembangkang tak mahu. Mereka tidak mahu laporan daripada Jabatan Audit Negara dibincangkan ataupun dibahaskan di Parlimen. Kerana antara yang disebut dalam laporan tersebut adalah isu tentang 500 buah ventilator yang ditempah oleh Kementerian Kesihatan dengan bayaran pendahuluan. Bayaran pendahuluan bukan bayaran sepenuh, 30 juta ringgit. Jadi yang peliknya, pembekal hanya dapat menyerahkan 136 unit saja. 130 unit saja daripada yang ditempahlah 500. Bayar awal dah dibayar 30 juta. Yang datang cuma ada 136 unit. Dan dari 136 unit itu hanya 28 unit saja yang boleh digunakan. 108 lagi rosak dan tak boleh digunakan. Artinya, barang-barang yang tak berguna sampai ke negara kita. Jadi, daripada 108 yang rosak, 15 ventilator saja yang boleh dipulangkan kepada pembekal. Sementara 93 unit lagi tidak boleh dikembalikan kerana tidak ada dokumen perolehan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kepada pembekal kerana ia dibuat di bawah tata cara perolehan darurat. Itulah puncanya. Itu antara satu saja. Ada banyak lagi. Isu-isu bagaimana pembelian dan sebagainya. Itu antaranya. Jadi, sebab itulah kita mengatakan mereka jangan kata diri mereka bersih. Sebab itu mengelupu semalam. Saya melihat bagaimana ahli-ahli Parlimen terjerit, terpekik, terlolong. Mereka tak mahu bagi alasan kononnya tidak ada pernah berlaku, tidak ada dalam peruntukan undang-undang, macam-macam lah. Mereka mengelak. Sebagaimana kata Datuk Azalina Osman, ini dilakukan semata-mata untuk kita mengkaji di mana silap kita. Sebab wang yang dibelanjakan itu bukan wang mereka, ini wang rakyat. Dan wang itu diperolehi melalui dalam musim darurat yang tidak mendapat kelulusan Parlimen. Jadi selepas digunakan, bila tidak lagi darurat, maka ia hendaklah dibentangkan di Parlimen. Ini tidak dilakukan, sebab itu, maka apa laporan dalam pada juru audit ataupun ketua audit negara itu perlu diambil kira. Sebab selepas darurat tidak ada pembentangan. Daripada jumlah wang itu secara terperinci. Tidak ada. Main sebut kita dah pakai ini, kita gunakan tu, bukan wang ini, bukan wang rakyat, itu tidak ada perincian. Jadi yang terbaik adalah melalui pendedahan oleh Jabatan Audit Negara. Itu baru 2020. Belum lagi 2021. Ada lagi, saudara. Sebab itu mereka sebenarnya tidak mahu. Bila sudah ada perbincangan, sudah ada perbahasan di Parlimen, tentulah laporan berikutnya akan dibincangkan lagi. Banyak lagi kepincangan. Itu gambarannya kenapa mereka cuba untuk mengelak agar kertas laporan Jabatan Audit ini tidak dibahaskan. Sebab bila saya tengok, alamak, daripada 500 yang dipesan, wang tempahan awal 30 juta. Artinya ada lagi. Dia bila dia minta tu 500 unit, wang pendahuluan ataupun dia punya depositnya 30 juta. Artinya kalau ada deposit, ada lagi. Berapa ratus juta? Wallahualam bisawab. Kemudian daripada 500 yang dipesan tu, yang dapat cuma agak pelik 136 unit saja. Dari 136 unit itu, hanya 28 saja yang boleh digunakan. 108 lagi tak boleh pakai. Mereka beli busuk buruk. Maknanya asal servis, mereka ni beli busuk buruk, bersih buruk ke? Itu keadaannya, saudara. Dan daripada 28 unit ini, daripada 136 itu, cuma 28 yang boleh digunakan. Yang lain semua rosak. Nak dipulang balik kepada pembekal, tak boleh. Kerana pembelian itu kononnya dibuat secara oleh Kementerian Kesihatan. Waktu itu bukan Menteri Dr. Zaliha, orang lain, saudara. Dan waktu itu, bila pembelian itu dibuat, maka wang itu tak boleh nak dikembalikan. Sebab itu mereka tak nak terima. Berapa unit? Saya 93 unit saja.
daripada 108. Bayangkanlah saudara bagaimana wang negara dilaburkan, dihancurkan begitu saja. Ini bukan duit mereka, ini duit saya, duit saudara semua. Kita sebagai pembayar cukai saudara. Wallah, apalah jadi pada negara kita. Sebab itu, apa yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, beliau menekankan tentang tata kelola. Memang dalam saat dia nak memperbaiki ekonomi, yang ini perlu diselesaikan dulu. Soal ketirisan, soal rasuah, ini yang paling penting. Soal kroning, KKN ini. Kalau ini semua dapat dibendung, maka adanya unjuran hala tuju yang baru mudah terlaksana. Tapi kalau tidak, selagi ada korupsi, selagi ada kroni, buat macam mana pun tetap tiris dan tidak mencapai kejayaan. Fadilah Abdul, apa kata saya tak nak cakap campur itu. Kita tunggulah. Kerana selepas ini tentulah kertas ini setelah dibincangkan di Parlimen, maka menteri yang bertanggungjawab akan menghantar kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Berjawablah anda. Bagaimana sekarang ni saudara, yang saya baca catatan daripada MyTV Online mengatakan seperti kata orang tertua, saudara, orang tertua pesan, sarang tebuan jangan dijolok. Rupanya sekarang ni bila mereka telah menjolok buruh padahnya saudara. Kerana terlalu gairah untuk membuktikan kononnya Perikatan Nasional ini adalah sebuah gabungan yang bersih. Pemimpinnya gairah saudara. Memainkan isu dana judi sebagainya. Saudara, akhirnya kesannya saudara, akhirnya dalam jawapan bertulis di Parlimen, Datuk Seri Azlan menyatakan pihak SPRM waktu itu tidak membuka jawatan. Tetapi yang terkini, ini mengikut laporan MyTV Online, Pengarah Kanan Siasatan SPRM Dr. Isyamuddin Hashim mengesahkan satu kertas siasatan sudah dibuka untuk menyiasat isu berkenaan. Ia sebagai susulan daripada bukti baru yang diperolehi dari seorang ahli perniagaan, Rashdan Yusof, pada 30 Mei lalu. Rashdan mendakwa beliau mempunyai bukti kukuh yang mengaitkan Perikatan Nasional dengan syarikat judi. Jadi, beliau telah membuat laporan kepada SPRM dan meminta supaya SPRM menyiasat apakah dana judi tersebut hanya diterima dan digunakan hanya oleh PBM sahaja, atau ianya dikongsi bersama-sama dalam kumpulan mereka, termasuklah Parti PAS. Jadi sebab itu jangan menjolok sang terbuan, jangan kata diri itu bersih. Tunggulah saudara. Itulah keadaannya saudara dalam negara kita ni berkelang kibut. Dan hari ini, sebagaimana saya tak laporkan ni, orang marah nanti. Hari ini Perhimpunan Agama UMNO membuka tirainya. Petang tadi saudara, jam 3 petang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun menyampaikan amanatnya. UMNO ni saudara, partinya tutup tersusun saudara. UMNO bila mengadakan perhimpunan, pertama-tama sekali, hari pertama, ia bermula dengan amanat Presiden. Siapa saja Presiden, dia bermula dengan Presiden. Menasihati para perwakilan sebagai guideline lah untuk para perwakilan, untuk anda membicarakan apa isu-isu yang sedang melanda negara kita. Itu keadaannya saudara. Dan malamnya sebentar tadi, Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Haji Hassan telah pun merasmikan persidangan pergerakan puteri, pemuda dan wanita. Saudara, alhamdulillah segalanya berjalan lancar saudara. Baru sekejap lagi dah habis dah saudara. Dan kita mengucapkan selamat bersidang. Mudah-mudahan persidangan kali ini membuahkan sesuatu untuk yang lebih baik. Kalau nak diikuti intipati apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden petang tadi saudara, pertama sekali beliau kadang-kadang menzahirkan agar ahli UMNO dapat menjadikan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli daripada parti-parti politik yang lain. Ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parti terdiri daripada warga bangsa Melayu khususnya, sebab UMNO ni parti ahlinya orang Melayu. Contohilah bagaimana kewalakan mereka terhadap pemimpin. Kita ni UMNO ni kena nak membedal aja, sedangkan parti lain mereka mempertahankan presidennya. Datuk Seri Anwar Ibrahim dipertahankan setengah mati oleh ahli-ahli Parti Keadilan. Sekarang ni walaupun dah dibawa ke mahkamah dan telah pun dituduh di mahkamah, tapi ahli-ahli Parti Peribumi masih mempertahankan Tan Sri Muhyiddin.
pimpinan PAS memang walak habis-habis. Apa kata Tuan Haji Hadi, itulah kata hati mereka. Tapi UMNO berbeza. Jadi Datuk Seri Zahid mengharapkan agar kita sentiasalah menjaga tentang maruah pimpinan-pimpinan tertinggi. Itu katanya. Dan beliau menegur. Ini teguran beliau sebagai Presiden. Beliau juga bimbang atas kelekaan, kealpaan warga UMNO di peringkat akar umbi yang memegang jawatan. Saat untuk ada pemilihan, berlumba-lumba nak pegang jawatan. Nak jadi ketua puteri cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua wanita cawangan dan ketua cawangan. Itu peringkat cawangan. Kemudian ketua puteri bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian dan ketua bahagian. Itu bertempur saudara. Bagai nak rak berperang. Ketiganya Majlis Tinggi. Sebagai Esko Puteri UMNO Malaysia, Esko Pemuda UMNO Malaysia, Esko Wanita UMNO Malaysia dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Termasuklah jawatan sebagai Naib Presiden, Timbalan Presiden dan Presiden. Semua bila musim pemilihan bagai nak rak bertanding. Tetapi bila mereka mendapat jawatan, ke mana mereka? Ini Datuk Seri Presiden menzahirkan pengungkapannya, mengharapkan agar pimpinan yang telah pun diberi jawatan, mereka harus melaksanakan secara tuntas amanah yang diberi oleh ahli. Ini kena jelas. Ahli-ahli kita ni kadang-kadang ni menuntut, tetapi kerana mungkin mereka merasakan jawatan itu hanya suka-suka, hanya untuk bergaya, jadilah jawatan itu tidak berfungsi di peringkat akar umbi. Ini yang dibesarkan oleh Datuk Seri Presiden. Beliau mengharapkan kali ini beliau memberi suntikan semangat agar ahli-ahli daripada peringkat ketua cawangan, ketua puteri cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua wanita cawangan mesti bergerak seiring dengan pimpinan di peringkat Majlis Tinggi UMNO. Tak ada artinya kalau memegang apa-apa jawatan pun sedangkan tak dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Itu dia saudara. Saudara Ian, orang Abah selalu masuk bawa ini nak jaga pertahankan institusi Presiden UMNO. Itulah penting untuk mengelakkan daripada bata kita karam. Itu kata Nurhayati Yati. Saudara, Nurhayati Yati mengharapkan sebagai warga UMNO, saya nak bagi tahu kepada warga UMNO supaya mempertahankan institusi Presiden, jangan dirobek, jangan dihina.